Kenapa kapal perang warna kelabu dan kapal selam warna hitam? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku Fakin Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita tentang tentera. Korang semua apa khabar? Aku harap korang berada dalam keadaan baik. Kepada yang kali pertama sampai ke channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Untuk maklumat korang, aku seorang pesara tentera, jadi aku kongsikan cerita-cerita tentang tentera. Kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Korang perasan tak yang kapal perang di seluruh dunia adalah berwarna kelabu? Kenapa kapal perang ni berwarna kelabu? Ada sebab dia. Jadi dalam video hari ini, aku akan ceritakan kenapa kapal-kapal perang diwarnakan dengan warna kelabu, manakala kapal selam pula dengan warna hitam. Secara asasnya, kalau korang perhatikan, warna kelabu ni memang digunakan secara universal oleh tentera laut di seluruh dunia. Maknanya tak kira negara mana pun, kapal perang dia mesti warna kelabu. Macam tu juga dengan kapal selam ataupun submarine. Kapal selam mana pun mesti warna hitam. Macam mana pula dengan kapal-kapal jenis lain? Ada persamaan tak? Ada. Contohnya kapal Coast Guard ataupun pengawal pantai. Macam negara kita, kita ada APMM, warna dia putih. Negara-negara lain pun dia punya Coast Guard ataupun pengawal pantai menggunakan warna putih. Kapal hospital pun guna warna putih juga. Jadi warna-warna yang aku sebutkan tadi adalah warna universal untuk jenis kapal. Jadi kapal perang gunakan warna kelabu, kapal selam gunakan warna hitam, kapal pengawal pantai ataupun Coast Guard dan juga kapal hospital pula menggunakan warna putih. Jadi warna-warna ni adalah warna universal. Bila kita tengok, kita tahu itu kapal jenis apa. Selain daripada itu, warna kelabu ni juga diguna pakai oleh kapal terbang tentera udara. Perasan tak? Ia adalah warna yang sama digunakan di seluruh dunia. Kapal perang dan kapal terbang tentera menggunakan warna kelabu. Jadi dia tak terhad kepada kapal milik tentera laut sajalah. Kapal terbang milik tentera pun warna kelabu. Apa kisah di sebalik warna kelabu ni? Kenapa warna kelabu ni dipilih? Secara asasnya aku rasa korang pun dapat bayangkan, sebab warna kelabu ni seakan-akan warna laut dengan warna langit untuk tujuan perlindungan lah, mengaburi mata yang memandang. Jadi kalau itu tekaan korang, memang betul. Tetapi warna kelabu ni bukanlah digunakan sejak asal lagi. Sebelum warna kelabu, terdapat cara lain kapal-kapal perang diwarnakan. Pada zaman peperangan dunia kedua, pattern belang-belang adalah satu pattern yang popular. Disebabkan cara mewarnakan kapal perang dengan teknik belang-belang ni menyukarkan musuh menganggarkan jarak. Sebab pada zaman tu menggunakan meriam. Jadi sebelum dia menembak, contohnya battleship, dia tembak dengan meriam kan, dia orang akan kira jarak supaya dia dapat betulkan angle ataupun sudut meriam tu supaya tembakan boleh mengena sasaran. Jadi untuk tahu jarak tu, dia ada alat khas untuk menganggar jarak. Jadi alat tu bila kita teropong ataupun kita gunakan untuk tengok kapal musuh, kita dapat anggaran jarak kapal musuh. Jadi bila kapal pada peperangan dunia kedua menggunakan teknik color macam kuda belang ni, belang-belang, dia menyebabkan alat itu menjadi kurang tepat. Jadi sebenarnya pada zaman peperangan dunia kedua, warna kelabu semacam sekarang ni tidaklah begitu popular. Yang popular adalah warna belang-belang. Macam sekarang kita selalu tengok juga ilusi optik, garisan belang-belang, bentuk bulat, spiral, menyebabkan mata kita nampak benda tu macam bergerak-gerak. Jadi ilusi optik yang sama diaplikasikan pada cat kapal perang pada zaman sebelum radar. Tapi apabila radar telah dicipta, teknik mengecat badan kapal menggunakan ilusi optik belang-belang ni dah jadi tak terpakai, sebab radar dia gunakan pantulan gelombang radio. Jadi selepas tu barulah kapal perang mula diwarnakan dengan warna kelabu. Walaupun kita tahu radar ni boleh kesan pada jarak jauh, kenapa masih nak warnakan dengan warna kelabu? Kerana kita tak perlu ambil sebarang risiko. Kalau boleh kita beri perlindungan kepada kapal kita dengan mengecat warna kelabu, meningkatkan kadar halimunan sesebuah kapal tu, kenapa kita tak buat macam tu kan? Lagipun, walaupun kapal kita telah dikesan oleh radar, tetapi
musuh belum nampak. Radar hanya kesan kontak, dia tak dapat pastikan kapal jenis apa. Musuh masih perlu mengesahkan kontak yang dikesan oleh radar tu. Cara dia nak kesan salah satunya dengan mata lah. Contohnya tadi dah kesan dengan radar arah sini, bila teropong nampak kapal. Kalau kapal kita tak cat warna kelabu, cat macam biasa, lebih mudah dikesan. Jadi perlulah dicat dengan warna kelabu. Secara asasnya warna kelabu ni menyukarkan proses untuk dikesan. Walau bagaimanapun, warna kelabu yang digunakan ni adalah berbeza dari tentera laut yang menggunakannya. Maknanya tiap-tiap tentera laut ada pattern color kelabu dia sendiri. Ini berlaku atas beberapa sebab. Pertama sekali, identiti lah. Maknanya negara tu ataupun navy negara tu gunakan warna kelabu jenis itu saja. Jadi dia kekalkan. Kedua, atas faktor environment. Environment ni maknanya tiap-tiap laut dia ada warna yang berbeza sebenarnya. Permukaan, atmosfera dia menyebabkan kesan warna yang berbeza. Jadi untuk memaksimumkan dia punya kesan halimunan apabila guna cat warna kelabu ni, warna kelabu perlu sesuai dengan tempat tu. Jadi dia kena pilih warna kelabu yang sesuai lah. Yang ketiga, ada juga cat yang digunakan warna kelabu ni. Selain tu, cat yang digunakan adalah ada setengahnya mengandungi material yang membantu daripada segi penyerapan gelombang. Apabila radar musuh memancarkan gelombang radio untuk mendapatkan kontak-kontak, ada sejenis cat ni mampu menyerap pancaran tu, jadi mengurangkan penerimaan maklumat oleh pihak musuh. Jadi sebab tu warna kelabu, walaupun kita sebut warna kelabu, ada banyak jenis kelabu yang digunakan oleh tentera laut yang berbeza. Selain daripada itu, warna kelabu ni menjadi wajib pada bahagian tepi kapal saja. Banyak juga tentera laut yang menggunakan warna cat yang berbeza di geladak. Maknanya di bahagian lantai menggunakan cat yang berbeza. Ada yang guna warna hitam, ada yang guna warna coklat, ada yang guna warna macam kayu kan. Jadi warna kelabu ni hanya digunakan di sisi kapal. Bila kita teropong tu kita nampak bahagian sisi saja. Jadi bahagian atas lantai tak nampak apabila teropong. Jadi ada setengah tentera laut menggunakan warna yang berbeza selain daripada kelabu. Jadi itulah sebab kenapa kapal perang diwarnakan dengan warna kelabu. Bagaimana pula dengan kapal selam? Kenapa kapal selam ataupun submarin diwarnakan dengan warna hitam? Kapal selam diwarnakan dengan warna hitam kerana menurut kajian, warna hitam ni adalah warna yang paling halimunan sekali untuk cara operasi kapal selam. Sebelum tu aku sentuh sikit sejarah. Bila kita sebut pasal operasi kapal selam ni, maknanya dia kena menyelam lah. Tahu tak korang, pada zaman dulu kapal selam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua adalah lebih banyak dia timbul di permukaan. Kerana teknologi pada zaman tu tak membenarkan dia menyelam lama. Jadi kapal selam pada zaman dulu lebih banyak timbul berbanding menyelam. Ia hanya menyelam apabila nak melakukan serangan. Jadi pada kebanyakan waktu biasa, kapal selam yang pada zaman dulu akan timbul macam kapal permukaan lain. Jadi kapal selam pada zaman dulu diwarnakan warna kelabu macam kapal permukaan juga. Berbanding dengan kapal selam moden boleh menyelam dalam tempoh yang lama dan hanya timbul apabila keadaan memerlukan. Maksudnya kapal selam moden banyak menghabiskan masa di bawah permukaan air dan timbul tu merupakan satu perkara yang dielakkan oleh kapal selam moden. Apabila kerap berada di bawah air, menurut kajian, warna yang paling sesuai untuk melindungi sesebuah kapal selam tu daripada dikesan adalah warna hitam. Tetapi tak semua bahagian kapal selam diwarnakan dengan warna hitam. Kebiasaannya pada bahagian atas saja yang diwarnakan dengan warna hitam. Terdapat juga tentera laut yang mewarnakan bahagian bawah dengan warna selain daripada hitam, iaitu dengan warna-warna yang lebih cerah. Ini diambil berdasarkan teori bahawa pemandangan dari atas menuju ke bawah akan berwarna gelap. Maknanya makin dalam laut makin gelap. Jadi kalau ada macam kapal terbang yang digunakan untuk mengesan kapal selam lalu kan, dia akan nampak bahagian gelap lah. Sebab bahagian laut adalah gelap. Manakala daripada bawah pula, tengok ke atas nampak langit. Jadi kalau ada sesuatu yang mengesan daripada bawah, tengok ke atas, nampak perut kapal selam tu, dia akan nampak macam warna langit. Atas sebab itulah ada teori mewarnakan kapal selam bahagian atas warna hitam, bahagian bawah warna yang lebih cerah.
Tapi tak dinafikan ada juga kapal selam yang memang diwarnakan hitam keseluruhannya. Selain daripada faktor visual, ada juga sebab lain kapal selam ni diwarnakan dengan warna hitam. Sebab utamanya adalah material yang terdapat pada badan kapal selam tu sendiri. Biasanya kalau korang pernah tengok kapal selam secara dekat kan, macam aku pernah tengok lah kapal selam sebab aku pun pernah naik dan masuk dalam kapal selam ni, masuk melawat lah. Waktu bergerak aku tak pernah rasai pun. Jadi pada badan kapal selam ni sebenarnya korang akan nampak dia macam panel tau, seolah-olah dia lekatkan panel-panel kulit kapal selam tu. Jadi panel ni dibuat dengan material yang seakan-akan getah. Kelebihan material ni adalah dia memberikan kesan terhadap sonar. Jadi apabila kapal musuh sama ada kapal selam ataupun kapal pembukaan ping guna sonar, ping tu dia tembakan bunyian ping. Bila kena badan kapal selam, dia boleh menyerap ping tu, bunyi sonar tu, untuk mengelakkan musuh mengesan kapal selam tersebut. Selain itu, terdapat material pada badan kapal selam ni yang warna hitam tu digunakan untuk menyerap bunyi bising kapal selam tersebut. Bila aku sebut bunyi bising ni macam direct translation lah, kita kata noise. Nah, dalam bahasa orang putih noise maknanya bunyi kapal selam tu lah, bunyi enjin ke, bunyi dalam dia tu. Jadi kulit kapal selam tu yang warna hitam tu digunakan untuk menyerap supaya tak bunyi bising. Sebab kapal selam ni akan dikesan daripada bunyi dia. Noise ni yang menyebabkan musuh dapat mengenal pasti kapal selam jenis apa, dalam dia berapa kan. Sebab kalau yang tahu pasal perang ni sebenarnya kebanyakan data tu dah ada. Kalau bunyi macam ni kapal selam jenis apa. Kalau korang tengok cerita-cerita kapal selam kan, operator sonar tu dengar pun dia dah tahu dah bunyi kapal selam jenis apa, sebab benda tu dah ada dalam library ataupun perpustakaan lah. Dalam sistem tu dia dah simpan dah bunyi frekuensi macam ni kapal selam jenis apa dan sebagainya. Sebab tu noise tu perlu dikurangkan dengan seminimum yang mungkin. Jadi atas sebab yang aku terangkan tadilah, kapal perang berwarna kelabu, manakala kapal selam pula berwarna hitam. Sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Aku harap korang berpuas hati dengan penerangan yang aku berikan. Jika terdapat sebarang komen ataupun soalan, korang boleh typekan di ruangan komen. InsyaAllah aku akan cuba jawab dengan sebaik mungkin. Sekali lagi, kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Aku ada kongsikan video yang baru setiap minggu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Aku Fakin Tokai. Terima kasih. Assalamualaikum.